kami bawakan yang berusaha Dr. Muralitaram Paramaswa, Ketua Eksekutif atau CEO MDA bersama-sama dengan kita. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Terima kasih, Doktor, bersama dengan kami waktu ini. Kita nak terus kepada peranti perubatan dan juga peranan MDA. Apa peranan MDA untuk peranti perubatan? Okey, seperti mana yang semua kenali, pihak berkuasa peranti perubatan ataupun Medical Device Authority, ini adalah sebuah badan berkanun persekutuan. Dia kata badan berkanun persekutuan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita MDA ni kita menguatkuasakan Akta Peranti Perubatan 2012 ataupun dikenali sebagai Akta 737 dan peraturan-peraturan di bawahnya lah bagi mengawal selia peranti perubatan di Malaysia. Dan kawalan ni adalah melalui pendaftaran peranti perubatan, pengeluaran lesen, establishment ataupun syarikat dan juga kawalan iklan peranti perubatan, pemantauan keselamatan dan prestasi perubatan peranti perubatan tersebutlah dan juga kepatuhan kepada akta tu. Okey, kalau kita sebut tentang perubatan, dia meliputi sangat banyak benda, suplemen lah dan macam-macam. Kadang-kadang kita keliru. Apa sebenarnya dikategorikan sebagai peranti perubatan? Kalau ada contoh yang jelas, lebih baik. Okey, peranti perubatan ni yang jelasnya adalah yang COVID test kit tu kan. COVID test kit yang selalu kita guna tu, itu adalah salah satu peranti perubatan ataupun face mask, gloves yang kita guna, semua adalah peranti perubatan. Ini dia kira sebagai kelas A lah. Dan dia ada beberapa kelas. Dia sehinggalah semua mesin-mesin ataupun peralatan yang kita gunakan lah, hemodialisis ke ataupun x-ray machine, semua ini dikenali sebagai peranti perubatan. Jadi segala jenis peralatan yang digunakan dalam bidang perubatan ni dikenali sebagai peranti perubatan. Okey, termasuk yang injection, semua tu? Yang syringe tu adalah peranti perubatan. Kan? Ubatan tu adalah drug. Dia punya jarum-jarum semua peranti perubatan. Lepas tu yang ambil oksigen kalau kita, semua tu oximeter, barometer. Termasuk bekas ubat kalau kat hospital swasta. Pun peranti perubatan ni sebenarnya. Jadi persoalannya, Doktor, apa salahnya kalau kita guna peranti perubatan yang lebih murah yang kita boleh beli dalam talian? Kenapa kita guna yang berdaftar? Masalah kita ikut kemampuan. Okey, isunya adalah dari segi keselamatan. Sebab apabila kita bercakap pasal peranti perubatan, ia adalah satu yang apabila ia berdaftar, maksudnya ia telah melalui satu proses di mana MDA telah menilai dan menjamin keselamatan dia. Jadi apabila kita guna yang murah ataupun yang tak berdaftar, apa yang berlaku adalah peranti itu mungkin dia punya bacaan tu tak tepat ataupun dia boleh menyebabkan satu masalah kepada pengguna. Dan penggunanya adalah kita, sebab kita lah sebagai pengguna, either mak ke ayah ke adik ke abang ke. Jadi nak ke kita nak gunakan peranti perubatan yang tak berdaftar dan juga tak menjamin keselamatan dan juga kualiti dia tak tepat. Saya rasa mungkin orang tak berapa cakna sebab kita rasa bila sebut peranti ni dia macam kita dia tak masuk dalam badan. Sebab kita guna kat luar. Kan, contohnya macam yang pam darah tu. Okey, apa beli yang RM30 tak muat, Doktor. Kena pakai pam gajah. Contoh macam tu. Dia tak faham bahawa bacaan-bacaan yang sedemikian sebenarnya boleh mengundang kepada satu lagi situasi yang mungkin berbahaya. Betul. Contohnya macam saya kena masa COVID tu, alat yang kita guna untuk self test tu, COVID test tu, apabila ia digunakan yang tak berdaftar ataupun tak menepati piawaian, apa yang berlaku adalah ada orang bila dia buat ujian, dia walaupun dia tu negatif, dia dapati positif. Dan ada juga kes-kes di mana dia tu positif tapi dia apabila dia uji dia dapat bacaan negatif sehinggalah dia menjadi teruk, kes dia menjadi teruk dan mendapat simptom-simptom yang teruk dan barulah dia rasa dia tu positif. Jadi ini yang boleh berlaku, bacaan dia tak tepat. Jadi sebab itulah kami MDA ni mempunyai tanggungjawab bahawa kami kena pastikan peranti perubatan ini adalah berdaftar dan juga menepati piawaian yang sedia ada. Okey, ada tak ataupun ada kuasa ke MDA kalau tengok iklan-iklan especially di media sosial, harga murah tu, beli 2 free 1, kadang beli 1 free 3. Yang tu MDA ada kuasa ke untuk melihat iklan-iklan di platform media sosial? Memang MDA ni adalah badan regulatory. Jadi kami menguatkuasakan Akta 737. Dan di bawah Akta 737 ni dia dikendaki bahawa semua peranti perubatan perlu berdaftar ataupun semua establishment atau syarikat yang mengedarkan ataupun menjual ataupun membuat
peranti perubatan ni dia perlu berdaftar, dan juga iklan-iklan yang digunakan untuk mengiklankan peranti perubatan ni perlu berdaftar. Sekiranya melanggar mana-mana seksyen ni, dikira sebagai seksyen 15 atau seksyen 5 atau seksyen 40, dia akan melakukan satu kesalahan di mana ia boleh dikenakan denda sehingga RM300,000 ataupun penjara selama 3 tahun ataupun kedua-duanya. Okey, netizen mesti nak tahu, pernah ke ada syarikat yang pernah dikenakan denda ini? Pernah. Kita pernah, dan sekarang ni kita sedang aktif memburu syarikat-syarikat mereka yang menjalankan perniagaan dengan menggunakan peranti-peranti perubatan yang tak berdaftar. Baru-baru ni pun dalam media kita keluar bahawa kita buat serbuan dekat sebuah syarikat di Puchong Prima yang menjual peranti perubatan yang tak berdaftar. Walaupun dia jual dekat Shopee online, tapi kita dapat kesan dan kita berjaya merampas barang dia dan kita bawa ke mahkamah. Hebat MDA. Kalau sebagai pengguna, contoh macam saya kan, nak beli macam-macam benda lah kita nak beli. Macam mana kita nak tahu peranti perubatan tu sah, berdaftar dan selamat untuk saya gunakan? Okey, senang saja. Anda perlu melihat ataupun menyemak setiap peranti perubatan ini di dalam laman web ataupun kita ada laman web MDA, dan setiap peranti perubatan ni yang berdaftar ni dia akan disenaraikan dalam kita panggil sebagai MDR. Kita ada laman web kita tu. Jadi anda boleh melihat peranti perubatan ni di dalam laman web portal mda.gov.my. Dan di situ anda boleh menyemak peranti perubatan yang anda nak beli ataupun nak guna itu adalah berdaftar ataupun mempunyai apa-apa isu yang berkaitan. Okey, itu kalau saya beli sendiri untuk kegunaan saya dekat rumah. Tiba-tiba kita nak jadi alert sangat, pergi klinik pula. Tanya doktor, peranti doktor ni okey ke? Kita boleh cek ada ke kita berhak untuk tahu? Ya, berhak. Memang setiap pengguna tu berhak untuk tahu sama ada peranti yang digunakan tu adalah berdaftar atau tidak. Tu saya kata anda boleh melihat dalam laman web kami setiap perubatan, peranti perubatan yang nama tu anda kalau kenali, boleh menyemak peranti perubatan tu berdaftar atau tidak, adakah dia tempoh salahku dia sampai bila, dan semua itu adalah di dalam laman web kami. Doktor, setakat ini sejauh mana kefahaman rakyat Malaysia tentang pentingnya peranti perubatan yang berdaftar? Boleh skala 1 hingga 10 paling baik? Saya boleh katakan bahawa masih di tahap yang rendah, mungkin dalam 5 atau 6, sebab ramai yang beranggapan yang murah tu bolehlah asalkan dia boleh guna. Buat gasau-gasau. Okay. Asalkan boleh guna. Tapi kita tak faham bahawa setiap alat perubatan ni, peranti perubatan ni, dia mempunyai mekanisme dia tersendiri. Jadi mekanisme ini perlu diuji. Termasuk juga kepada mereka yang menggunakan wearables ataupun kalau kita beli Apple Watch ke atau Samsung Watch, kan sekarang dah ada dengan yang digital health ni yang boleh mengukur jantung kita dan sebagainya. Yang itu pun perlu berdaftar dengan MDA dan perlu mempunyai pendaftaran yang sah di bawah MDA, sebab perkara-perkara ini dia adalah berkaitan dengan kesihatan kita ataupun dia adalah berkaitan dengan tahap pengukuran kesihatan kita. Okey, kalau macam barang elektrik kan yang dapat berdaftar dari SIRIM dan sebagainya, dia ada tampal hologram. Ubat pun sama ada hologram. Kalau macam peranti perubatan ada tampal apa-apa? Ya, setiap kotak yang kita beli itu ataupun kotak yang mengandungi peranti perubatan ni, dia mesti ada nombor kelulusan MDA. Jadi kalau anda lepas ni pergi dekat mana-mana farmasi, kalau anda beli katakan contohnya gloves ke semua tu, cuba cari ke nombor kelulusan MDA. Kalau dah ada cetak tu nombor kelulusan MDA, bermaksudnya itu adalah telah berdaftar. Sekarang, ada tak apps yang macam kan nak senang, yelah kan ada ribuan peranti perubatan, ada scan je tag, kita boleh nampak, atau kena check one by one? Kena check one by one. Okey, setakat ni belum ada scan lah. Ya, kita sedang membangunkan sistem untuk kita tracing, di mana pengguna boleh macam tadi kata scan dan boleh kita terus dapati dia punya maklumat. Netizen mana nak senang ke? Biasalah. Kita pun netizen. Okey. Baik, dari sudut-usaha MDA untuk memberikan kesedaran dan juga meningkatkan kesedaran kepada orang awam. Sebab tadi doktor bagi skala 5 ke 6 begitu. Apa usaha lain yang MDA lakukan? Okey, sekarang ni kita sedang beraktif macam hari ni pagi ni kita sedang memberikan satu maklumat yang penting kepada orang awam, dan juga kami akan selalunya unit komunikasi korporat MDA kami, mereka aktif, mereka akan turun ke semua kawasan-kawasan hospital ataupun kawasan orang ramai untuk menjalankan kempen-kempen awareness campaign dan juga untuk memberikan penerangan-penerangan kepada orang awam, dan orang awam juga digalakkan untuk melayari laman
laman web MDA selalu untuk melihat. Kadang-kadang ada peranti-peranti perubatan yang memang kami rampas ataupun kami dapati dia tidak memenuhi standard. Kami akan mengumumkan bahawa peranti perubatan ni tidak boleh dijual ataupun tiada dalam pasaran, jangan beli dan sebagainya. Notis-notis ini dikeluar dalam laman web. Dan juga anda boleh melayari Facebook kami dan sebagainya. Jadi sentiasa kami ada usaha untuk berbincang ataupun untuk membawa perkara ini kepada orang awam di semua tempat. Okey, soalan seterusnya ada sahabat kita yang tanya, Raifah tu tanya doktor, kalau pregnancy test tu kira peranti perubatan ke? Ya, betul. Juga apa-apa juga. test Semua apa-apa peralatan yang kita guna adalah dikenali sebagai peranti perubatan. Jadi perlu berdaftar dengan MDA. Okey, menarik sebenarnya perbincangan hari ini. Saya rasa doktor kena datang lagi lah minggu depan. Macam panjang sikit lah. Boleh. Sudi. Sudi Okey, love. Terakhir, pesanan MDA kepada orang awam. Silakan. Okey, pesanan saya ataupun pesanan MDA adalah supaya orang awam berwaspada dan juga berjaga-jaga apabila anda membeli atau menggunakan peranti perubatan ni lah. Jadi semua peranti perubatan yang diiklankan tu pastikan mereka mempunyai nombor kelulusan MDA dan dalam peranti perubatan ni anda apabila sebelum beli tu pastikan ada nombor kelulusan MDA di mana yang menjamin keselamatan dan juga piawaian peranti perubatan tersebut lah. Jadi orang awam boleh menyemak perkara-perkara ini. Okey, sekiranya kita menemui peranti perubatan yang tidak didaftarkan tapi digunakan, bagaimana cara untuk melaporkan? Terus boleh call kami MDA dan juga kita ada portal kita di mana orang awam boleh membuat aduan dan layari laman web kami adalah famous FEMES. Famous betul. famous.mda.gov.my. Terus boleh buat aduan kepada kami lah. Dan kami akan mengambil tindakan seterusnya. Okey, dan ada hotline sebenarnya anda boleh hubungi 0382300300. Betul tu Betul. 0382300300. Jadilah pengguna yang bijak dan pilihlah peranti perubatan yang baik supaya ianya tidak mengancam keselamatan kita. Itu sahaja masa yang kita ada. Singkat betul lah, macam sekelip mata. Itulah. Terus je habis. Terus je habis. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Muralitaran Paramaswa, Ketua Pegawai Eksekutif CEO MDA bersama dengan kami di Bernama Radio. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih. Dan untuk anda terus dengar Bernama Radio. Shah Alam, Kapa, Klang, Kota Raja.